Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak semua, apa khabar? Sihat? Kalau dalam bengkel kita boleh sembang-sembang kan. Oleh kerana kali ini kita live macam ini, dengar je lah malam ni dengar je lah bicaranya, insyaAllah. Alhamdulillah, ni minggu yang keberapa kita bersiaran selalunya Papa berteman. Minggu pertama je yang solo. Lepas minggu kedua, ketiga, keempat ada panel-panel. Ada panel-panel, kita ada ramai panel-panel. Oh, Aziz, apa khabar Aziz? Kita ada panel-panel. So ada orang-orang menemani, orang muda yang menemani. Minggu lepas cuti raya. Jadi hari ini kita sambung baliklah kita punya sembang-sembang santai kita. Okey? Jangan risau, tak ada nak stres-stres, tak ada nak perkataan-perkataan yang bombastik sangat pun tak ada. Kita sembang-sembang santai je kan. Sebab namanya pun kita dalam waktu malam ni kita sembang-sembang supaya tapi kita dapat apa-apa yang kita nak belajar pada malam ini, insya-Allah kan. Okey. So jom anak-anak kita tadah sikit doa, kita doa dengan lagu sikit, dengan cara berlagu. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah yang boleh ikutlah Kita boleh ikut pelan-pelan. Okey. Papa nyanyi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini. Sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini. Sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Alhamdulillah. Doa sikit insya-Allah supaya malam ini kita dapat belajar dengan lebih tenang, dengan lebih yakin apa yang kita nak berkongsi pada malam ini. Tajuk kita mudah aja malam ni. Kan tajuknya mudah aja. Anak-anak okey ke tu? Tajuknya anak-anak okey ke tu? Kenapa tanya soalan ni kan? Biasa bagi je jawapan. Hari ni kita mulakan dengan persoalan. Sebab dengar cerita dah start balik kelas kan? Dah bercuti minggu lepas. Minggu ni kita start balik kelas. Kelas dah mula dah pada minggu ni. PDPR macam biasa. Sebab tu soalan yang sama dia tanya. Okey ke tu? Okey tak okey? Kita kena ada perkara yang kita paling penting yang anak-anak kena ada adalah satu benda yang ada 8 perkataan. Okey tak okey? Yang tentukan kita okey ataupun tidak, 8 perkataan ni. Iaitu nama dia MOTIVASI. Kita kena ada motivasi dalam hidup kita. Okey? Semua orang, tak kisahlah siapa pun yang menonton ni, anak-anak ke, ibu-ibu, bapa-bapa pun, kita yang paling penting sekarang ni dalam kita nak menempuhi pandemik dengan segala permasalahan yang berlaku dalam kehidupan. So kita kena ada motivasi. Motivasi ni semua orang perlu, tak kisah siapa pun. Hatta haiwan pun perlukan motivasi. Jangan kata kita manusia, haiwan pun perlukan pada motivasi. Sebabnya, dulu ingat tak masa kita lahir-lahir, kita ni bila kita lahir, kita dah ada dalam motivasi tu. Okey, motivasi ni dah wujud dalam diri kita. Ni nak kita namakan dia motivasi primer. Motivasi primer maksud motivasi asas. Semua ada. Haiwan, manusia, semua ada motivasi ni. Apa dia motivasi dia? Contohnya, kalau haiwan dia lapar. So bila dia lapar, dia akan cari makanan. So dia akan cari makanan. Itu motivasi dia lapar. Kemudian bila dia mengantuk, dia cari tempat tinggal, tempat berteduh. Dia cari tempat dia nak tidur. Kawasan nak tidur lah. So itu motivasi dia. Dia haus, dia pergi cari pinggir-pinggir sungai dan sebagainya ataupun ada lopak-lopak air untuk dia minum.
Ini motivasi asas. Motivasi primer. Semua ada. Kita pun ada. Kita lapar, kita cari makan. Kan? Kat rumah, lagilah kat rumah. PDPR sekarang kat rumah. Lapar je cari dapur. Lapar je cari dapur. Kalau peti ais tu boleh bercakap, rasanya mau menyumpah dia kan. Sebabnya kalau ada 8 anak, kan satu hari seorang 10 kali buka peti ais, 8 anak dah 80 kali buka peti ais, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tiba-tiba kan ada seorang masuk dalam peti ais. Kan? Maksudnya apa? Itu adalah motivasi kita. Lapar cari makanan kat dapur, buka apa yang ada, kabinet emak semua buka, semua tu cari makanan kan. Itu motivasi asas. Tapi yang membezakan kita dengan haiwan apa dia? Yang membezakan kita dengan haiwan ada lagi satu nama dia motivasi sekunder. Kita panggil motivasi sekunder. Motivasi sekunder ni yang kita kena cari. Sebagai manusia, kita kena ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder ni kita kena cari. Apa beza motivasi sekunder? Motivasi sekunder ni contohnya dia mampu untuk mempercepatkan langkah-langkah kita berjalan. Ingat tak dulu masa zaman kita boleh pergi sekolah? Kan? Masa zaman kita pergi sekolah tu, nak melangkah masuk kat kawasan sekolah tu, ya Allah, rasa jauh walaupun rumah sebelah sekolah. Papa dulu masa sekolah rendah, rumah betul-betul sebelah sekolah. Nak pergi sekolah tu walaupun sebelah, nak pergi berjalan tu rasa macam jauh sangat. Kan? Walhal boleh je jalan cepat-cepat. Yang jalan cepat-cepat tu nama dia motivasi sekunder. Okay, jalan cepat-cepat tu nama dia motivasi sekunder. Kemudian apa lagi? Apa lagi motivasi sekunder contohnya kan? Kita kena kejar dengan anjing contoh. Kena kejar dengan anjing. Ada kita tengok anjing tu datang kat kita. Tak ada makna je tunggu dia kan. Datangnya menyalau, berterabur lagi kan. Kan? Lari tu, itu adalah motivasi sekunder. Tunggu naas. Betul tak? Kita tunggu anjing datang naas kita. Bukan anjing tu naas, kita yang naas kan. Ada kokang je kita kan. Tapi sebab ada motivasi sekunder tu, itu yang buka langkah 1000. Apa-apa yang tak ada langkah dia pun terpaksa buka juga langkah kan. Kalau lah dikejar lah kan. Apa lari sungguh-sungguh. Contohnya kan. Ataupun kita nak melangkah ke satu longkang contoh. Longkang tu besar. Kan? Kalau kita tak ada motivasi sekunder, dia tengok longkang, habislah. Matilah kita kan. Jatuh dalam longkang lah. Apalah kan. Macam-macam negative thinking yang kita ada kan. Tetapi bila kita ada motivasi sekunder ni, longkang, lompat je berdosuk longkang. Nampak tak? Ini beza motivasi sekunder yang kita nak kena cari untuk diri kita. Okey? Motivasi primer, asas. Lahir-lahir dah ada. Motivasi sekunder, motivasi yang kita kena cari. Papa buat satu contoh cerita. Papa suka bercerita kan? So, kita buat satu contoh cerita. Cerita dia macam ini. Dalam satu pertandingan, seorang raja lah. Ada seorang raja ni dengan puterinya yang jelita. Okey, putera raja dengan sultan dengan puterinya yang jelita. Dia buat satu pertandingan. Sultan ni nak cari lelaki yang paling gagah untuk dikahwinkan dengan tuan puterinya yang cantik jelita. Jadi sultan ni panggil semua pemuda-pemuda gagah dekat negara dia, dekat negeri dia. Panggil semua yang gagah-gagah. Okey, semua dah datang berkumpul dekat istana kan. Sebab istana tu ada sebuah kolam. Kolamnya tu ada dipenuhi dengan buaya-buaya yang kelaparan. Kan tengok buaya menganga ni semua kan. Semua kelaparan. Kolam tu penuh dengan buaya. Sultan pun bertitah. Baiklah pemuda-pemuda gagah negeriku. Negeri Beta. Yang pemuda-pemuda gagah negeri Beta. Beta ingin cari siapa yang paling perkasa di antara semua orang. Sesiapa yang berjaya berenang di dalam kolam ini, daripada hujung sana sampai hujung sini, dia pun tunjuklah kan. Sultan pun tunjuklah. Dari hujung sana ke hujung sini, berjaya berenang merentasi buaya-buaya Beta, maka dialah yang akan dikahwinkan dengan Tuan Puteri Beta. Kan? Lepas tu semua orang terdiam. Semua senyap sepi. Sepi sesepi-sepinya. Kan? Tengok tak ada seorang pun yang berani terjun. Nak berenang dekat dalam kolam tu kan.
tiba-tiba kecepus. Tiba-tiba kecepus. Ada seorang tu terjun dalam kolam. Terjun dalam kolam, dia berenang. Lepas sampai ke ujung. Alhamdulillah, tak kena gigit dengan buaya. Buaya pun tak sempat nak makan dia. Berjaya sampai ke hujung sana dan menang pertandingan. Dia pun naik ke atas tu. Naik ke atas, Sultan pun mengucapkan tahniah. Tahniah pemuda. Sultan tepuk tangan. Tahniah pemuda. Okey. Kenapa tahniah? Sebab anda telah berjaya berenang di dalam kolam beta, maka pemuda lah yang berjaya akan dikahwinkan dengan puteri beta. Oleh sebelum beta kahwinkan tuan puteri pemuda tadi dengan puteri beta, apa permintaan? Dia tanya apa permintaan pemuda? Dia tanya apa permintaan pemuda kan? Pemuda pun tanya, satu je saya permintaan tuanku. Okey, lain saya tak nak. Saya tak nak. Saya rezeki dah ni dapat kahwin dengan tuan puteri. Satu je soalan saya tuanku. Permintaan saya tuanku, apa dia? Kan? Beta pun tanya, apa ni tuanku pun tanya pada dia. Apa yang pemuda nak saya tunaikan? Cuma saya nak tanya satu je tuanku. Siapa yang tolak saya masuk dalam kolam tadi? Siapa yang tolak dia dalam kolam tadi? Rupanya bukan dia terjun sukarela. Ada orang tolak dia masuk dalam tu. Kan? Punyalah dahsyat kan. Tapi bukan sebab motivasi daripada awal kan. Tapi dia dah sampai dalam tu. Nak menyelamatkan diri. Motivasi sekunder tu lah yang dia perlukan. Itu nama dia motivasi. Ataupun Papa buat lagi satu cerita. Ceritanya macam ni. Ada satu hari itu, mak dengan anak-anak bawa, mak ada seorang ibu, bawa anak-anak dia pergi ke sebuah zoo. Dia pergi kat zoo. Pergi dekat zoo, sampai dekat zoo ni, mak dia pun kenal ke haiwan-haiwan kepada anak-anak dekat. Anak-anak, tengok ni gajah. Dia kata, ni gajah. Oh, ni gajah ya mak. Gajah. Kan? Jalan depan sikit, jumpa. Ni apa? Ni zirafah. Mak dia kenal anak-anak. Oh, ni zirafah ya mak? Ni zirafah. Okay. Jalan depan sikit. Anak-anak, ini adalah harimau. Oh, anak-anak berkata, harimau. Ni harimau. Bapa engkau kalau marah, mengamuk macam harimau ni. Kan? Mak dia beritahu ke anak-anak kan. Kalau bapa kau marah macam ni, dia harimau ni. Okey. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan ataupun anak-anak sekalian, tiba-tiba terlepaslah pula harimau tu keluar kan. Harimau ni pun keluar. Dah lah keluar daripada sana terlepas. Dia terlepas. Dia pun tangkaplah salah seorang daripada anak yang ada ni kan. Dia tangkap. Agak-agak anak-anak rasa apa dia buat? Apa si ibu buat? Adakah si ibu ni lari? Tak ya anak-anak, ibu tak lari. Ibu tu letakkan lagi satu anak yang dia pegang tu, letak kat tepi. Dia pun berhadapan dengan harimau. Kan? Harimau tu mengaum, dia lagi kuat mengaum daripada harimau. Harimau tu melompat, dia pun melompat lebih tinggi daripada harimau. Kan? Lagi kuat dia berdesir, lagi kuat mak dia berdesir kan. Sampai peringkat harimau tu pun takut. Lalas harimau tu melepaskan anak dia, harimau tu lari takut. Lari dia nak pukang, lari masuk ke zoo balik, siap kunci balik pagar. Kunci balik pagar. Okey. Sampai kunci balik pagar, sampai ketakutan, menggigil ketakutan. Harimau menggigil ketakutan sebab takut dengan mak dia tadi kan. Sebab dia mak lagi garang daripada harimau tu. Nampak tak? Ini adalah motivasi. Motivasinya apa? Motivasi sekunder yang kita perlukan. Maksudnya dia akan lebih kuat daripada orang yang menakutkan ataupun perkara yang menakutkan tadi. Yang ni sebab tu kita perlu. Semua orang perlukan motivasi ini. Yang kena cari dalam hidup kita adalah motivasi. Okey? Boleh faham So nak kena beritahu anak-anak semua, kita ada dua motivasi. Motivasi asas yang pertama, yang kedua kita ada motivasi sekunder. Motivasi asas yang kita sedia ada, yang kedua motivasi sekunder ni yang kita kena cari kekuatan apa kelebihan-kelebihan yang kita ada. Okey, boleh faham yang itu Itu cerita pasal motivasi. Yang kedua, dalam diri kita ni, ada satu musuh. Yang boleh berlawan dengan motivasi kita adalah satu musuh. Dinamakan satu sifat kita. Dinamakan sifat apa? Sifat malas. Malas ni yang kita nak kena buang.
Bila ada perangai malas dalam diri kita ni yang mengganggu motivasi kita untuk majukan diri kita, untuk jadikan diri kita lebih bagus, untuk datangkan semangat kita, nak mendorong emosi kita, nak mendorong perilaku kita, motivasi ini. Kan? Ada sifat malas je, semua yang perkara-perkara kita sebutkan tadi tu semua akan terganggu. Akan digagalkan oleh sifat malas tadi. Okay? So sifat malas ni nak kena buang. Okay? Kita ada tajuk khas tentang malas nanti pada episod akan datang. Okay? Bapa tak nak cerita detail pasal malas. Okay? Nanti kita ada tajuk khas. Okay? Yang penting dalam fahaman kita semua, kita nak kena buang sifat malas kita di dalam diri kita. Okay? Dah buang sifat malas, barulah kita boleh fokus pada motivasi kita. Fokus pada soalan kita sekarang. Kita ni okey ke? Okey ke kita sebenarnya? Anak-anak okey ke tu? So nak tahu okey tak okey, kita nak kena buat apa? Kita kena tanya pada hati kita. Hati tahu hati kan. Kita guys sebut gambar love tu kan. Hati kita, hati kat mana? Hati ada kat sini. Okey, nak kena tanya hati kita. Hati ni secara simbolik ni sebenarnya kita ada dua jenis hati. Jangan kata buka-buka ada dua hati, satu hati kat sini, tapi dalam simbol ni kita ada dua hati. Satu kita namakan dia hati kecil. Hati kecil, yang kedua kita namakan hati besar. Hati besar ni yang menguasai sifat ego kita, sifat sombong kita. So bila kita rasa sombong je, kita sedang mendengar hati besar kita yang berkata-kata. Hati kecil kita apa? Hati kecil kita tu yang selalu cerita tentang cerita jujur tentang diri kita. Cerita tentang kebenaran tentang diri kita. Ni hati kecil kita. Kan? Selalu merungut, selalu sedih, selalu cerita benda-benda benar tentang diri kita. Ni hati kecil. Tapi kalau hati besar kita cerita pasal benda-benda yang kita bangga-banggakan, kita sombong. Contohnya orang puji kita. Orang puji kita kan. Contohnya Haziq. Haziq ni nampak handsome lah. Contoh kan. Haziq, orang nampak Haziq ni handsome lah. Apa rasa? Rasa kembang hidung ni. Hidung kembang. Punggung pun kembang. Rasa seronok sangat orang puji ni kan. Tu semua hati besar kita yang bertindak. Jadi nak tanya okey tak okey tentang diri kita, kita kena tanya hati kecil kita. Hati kecil ni hati jujur kita. Aku ni okey ke? Okay. Kalau dapat jawapan, kita check. Kita tahu jawapan kita tu apa. Kalau lahir daripada perkataan okey tu apa, negatif ataupun positif. Negatif ataupun positif yang keluar daripada mulut kita selepas kita tanya perkataan kita ni okey ke tak, baru kita boleh pergi proses yang seterusnya. Okey. Proses seterusnya macam mana? Okey. Sekarang ni siapa yang selain daripada diri kita? Kita dah tanya diri kita ni okey ke tak. Satu lagi orang yang kita boleh tanya adalah apa kita boleh tanya? Siapa yang kita boleh tanya lagi? Okey, baik. Dia macam gini. Dekat rumah kita ada satu, kita panggil dia cermin. Okey. Cermin yang kita tengok muka hari-hari tu. Orang perempuan suka, orang perempuan suka mesti ada cermin kat rumah dia kan. Kan nak tengok nak betulkan tuduh kan. Nak betulkan oning, yang perempuan lah kan nak betul-betul gini. Yang lelaki nak check ada jerawat berapa biji. Tengok muka handsome tak handsome, comel tak comel, bedak comot tak comot, ni air mata pula keluar ni kan. Okey, tu check. Macam tengok skrin sekarang nampak cermin muka bapa kan. Ini adalah kita panggil dia cermin mati. Cermin mati ya, cermin kat dinding kita, cermin kat mana-mana, side mirror ke apa kan, tu ada cermin mati. Ada satu lagi nama dia cermin hidup. Siapa cermin hidup ni? Kita nak cari cermin hidup kita. Setiap orang mesti ada cermin hidup dia. Cermin hidup tu siapa nanti akan perincikan ciri-ciri cermin hidup. Ciri-ciri cermin hidup kita akan perincikan siapa cermin hidup kita. Cermin hidup kita nanti. Okey. Baik, yang pertama cermin hidup ni siapa? Cermin hidup ni adalah orang yang boleh bagi komen pada kita. Individu lain. Individu lain yang boleh bagi pandangan ataupun nasihat pada kita. Dia boleh bagi nasihat pada kita, boleh bagi pandangan pada kita, dia boleh bagi idea macam-macam pada kita. Ni yang kita nak kena cari. Apa akan perincikan? Ada beberapa syarat nak cari cermin hidup. Okey. Yang pertama, cermin hidup yang pertama adalah bukan rakan akrab. Okey. Yang pertama, siapa ada pen kertas tu boleh tulis boleh tulis catatkan.
Macam nak cari cermin hidup. Pertama, jangan cari kawan akrab, bukan kawan akrab. Orang yang kita bukan kita tak kenal, kita kenal dia tapi kita tak rapat dengan dia. Maksudnya bukan best friend lah. Kalau kita ada best friend apa-apa tu kan. Itu pun bukan kita jangan cari orang macam itu. Cari orang yang kenal kita tapi dia tak baik, kita tak rapat dengan dia. Dia pun tak rapat dengan kita. Okey, itu ciri yang pertama. Yang kedua, kita belum pernah sembang dengan dia. Kita belum pernah sembang dengan dia. Tengok dari jauh je. Macam tu dia. Apa khabar? Itu je. Tak ada duduk dekat-dekat rapat sembang-sembang. Tak payah. Itu bukan ciri orang yang kita nak cari. Cermin hidup kita. Yang ketiga cermin hidup kita dia seorang yang ikhlas. Ikhlas kan. Ikhlas dia nak bagi pandangan, semua jujur je, ikhlas, baik, nampak baik orangnya kan. Ikhlas. Kemudian selain daripada tu dia pula disenangi oleh orang lain. Orang lain senang berkawan dengan dia tapi kita belum nak berkawan lagi. Kita perhati je dia, dia ni orang tu rapat dengan dia. Ramai orang lah rapat dengan dia. Ramai orang tanya nasihat dia, orang minta advice daripada dia. Kan mesti ada seorang. Mesti ada seorang. Nanti cari orang macam itu. Okey, itu ciri dia. Yang pertama tadi kata orang yang bukan rakan akrab kita. Yang kedua belum pernah sembang. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat disenangi orang lain. Yang kelima bonus, kita dapat jumpa kawan-kawan kita ni dekat mana? Ni jenis kaki surau ataupun masjid. Kaki surau ke kaki masjid ke kan. Kalau kita pergi semayang kat masjid, sekarang tak boleh pergi semayang lah. Tapi bila boleh pergi semayang nampak kawan-kawan asyik dia ada dekat surau tu kan. Walaupun muda-muda, anak-anak lagi rajin dekat surau ataupun kat masjid. Tolong pula orang tua-tua kat masjid tu pula kan. Sediakan bantuan CSR, bantu masjid, sediakan barang-barang kan, nak diedarkan contohnya. Dia rajin. Semayang pun tak tinggal. Kebajikan kat masjid pun dia buat. Selalu nampak muka dia tapi kita tak pernah sembang dengan dia. Orang macam ini kita boleh jadikan cermin hidup kita. Okay. Kenapa tak boleh cari kawan-kawan rapat? Contohnya kalau kita jumpa kawan-kawan kat kedai minum, kedai makan pun tak boleh. First time jumpa kat kedai makan, kedai minum kan. Lepas tu tanya orang tu, tak boleh. Pasal apa? Pasal nanti apa jawapan yang kita tanya pada, apa soalan yang kita tanya pada dia nanti, jawapan ni mungkin tak tepat ataupun jawapan dia dipengaruhi jawapannya sebab dia tahu nanti kalau kita cakap buruk ataupun kita cakap tak betul tentang dia, nanti member tak nak belanja. Kan? Member tak nak belanja contoh kan. So kawan-kawan jumpa kedai minum tu jangan tanya. Nanti kan takut ada balasan kan. Nanti baik kita cakap baik-baik je. Untung-untung kawan dia belanja minum. Untung-untung kawan dia belanja makan. Jadi tak nak. So maksudnya orang-orang yang kita nak cari ni orang-orang yang tidak bebas, cukup 5 syarat tadi. Paling baik tu cukuplah 5 syarat. Tak cukup 5 pun 3 daripada 4 syarat pun dah okey dah. Okey. So kenapa dia nak cari orang yang cermin hidup ni? Sebab orang cermin hidup ni lah yang akan bercakap jujur tentang diri kita. Dia akan bagi pandangan yang betul-betul kan. Kadang-kadang kita rasa kita buat dalam hidup kita ni, kita buat betul dalam hidup kita ni. Anak-anak kan. Kadang-kadang kita rasa buat betul lah. Mak tegur, ayah tegur, semua kita tak peduli. Cakap ni semua salah, mak salah, ayah salah, orang je betul. Orang betul, mak salah, ayah salah. Kadang-kadang kita rasa macam apa yang kita buat semuanya betul. That's why kita kena ada pandangan ataupun nasihat daripada orang lain ataupun orang yang kita boleh percayai kan, bercakap jujur tentang kita. Kadang-kadang kita pun kena tahu juga ada juga benda yang kita buat dia tak betul. Kita kena terima lah bila orang cakap tak betul tentang kita, bila orang bercakap tak tepat tentang kita, ataupun orang bercakap buruk tentang kita. Cakap buruk bukan cakap belakang, cakap daripada depan ni lebih tahu kita. Ni Bob, aku ni perhati kat Hang ni selalu sangatlah lambat pergi sekolah contohnya. Bob, aku ni perhati kat Hang dah lama tak masuk kelas online ni. Macam mana ni kan? Kita ni nak sama-sama berjaya tapi Hang tak nak masuk kelas. Macam mana kita nak berjaya sama-sama? Macam mana kita orang kawan-kawan lain nak tolong Bob untuk berjaya sama-sama? Nampak tak? Okay. So
Itu yang pentingnya kawan-kawan, yang perlukan, kita perlukan kawan-kawan yang jujur dengan kita, yang boleh bantu kita, kita nak dapatkan pandangan yang tepat dengan kita. So bila kita dengar pandangan-pandangan yang kita boleh, yang mana kita boleh ubah tu, kita boleh ubah. Kita boleh berubah. Kita ni tak boleh nak ubah manusia. Kenapa kita tak boleh ubah manusia? Sebab tu kerja Tuhan, jangan buat kerja Tuhan. Kita tak boleh ubah manusia. Apa-apa pun tak boleh dah ubah anak-anak. Sebab yang boleh ubah anak-anak ni Tuhan. Jangan suruh papa buat kerja Tuhan. Yang boleh ubah anak-anak ni, anak-anak sendiri yang boleh berubah. Contohnya, kita nak berubah ni. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita. Betul ke saya ni seorang yang selalu bercakap besar, contoh kan, kat sekolah ke ataupun kat dalam mana-manalah medium kan. Betul ke saya ni kadang-kadang nampak sombong? Betul. Sebab kadang-kadang bila awak bercakap ni, kita nampak awak punya ego tu tinggi. Awak ni tak boleh ditegur. Orang lain tak boleh tegur kesalahan awak. Jadi kita dengar tu, kita terima dengan hati yang terbuka dan kita boleh perbaiki. Oh yelah, ya betul ke nampak sombong tak apa, kita berubah. Saya cuba kurangkan ego saya lebih terbuka terima pandangan orang lain. Nampak tak? Kemudian mungkin juga orang tegur kita tentang awak ni nampak macam nak tunjukkan pelajar cemerlang ni, bagilah standard pakaian yang kemas. Bukan nak pakaian yang baru kan, nak pakaian yang kemas, pakai kemas-kemas lah. Tak naklah nampak selekeh-selekeh. Kan? Ini pakai baju tak tain contoh kan, lelaki kan. Baju tain, semak-semak, pakai baju cantik-cantik, yang terbaik yang kita ada kan. Baru nampak contoh pelajar nak cemerlang kan. Jangan bagi ruang untuk orang berkata buruk tentang kita, walhal kita boleh perbaiki. That's why kita perlukan cermin hidup. Okay. Pertama sekali kita dah tanya diri kita, okey ke tak? Hati kita pun dah cakap dah, positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian nak jadikan kita okey ke tak, kita kena cari cermin kita. Cermin kita. Cermin kita tu apa? Cermin mati ataupun cermin ciri yang Papa sebut tadi. Yang pertama, cari cermin kita yang bukan rakan akrab. Yang pertama. Yang kedua, belum pernah sembang. Yang kedua, belum pernah sembang. Yang ketiga, pastikan dia tu ikhlas. Ikhlas bagi pandangan pada kita. Yang keempat, seorang yang disenangi orang lain. Orang lain pun senang dia. Orang masjid pun rapat dengan dia, mudah dengan dia. Orang minta tolongan dia, dia pun mudah ke urusan orang. Yang ni nak kena cari. Yang kelima, kita nak cari kaki surau ataupun masjid. Okey. Boleh So, lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu, barulah kita boleh masuk step yang seterusnya. Kita nak mulakan hari kita dengan ceria. Kita nak start hari kita. Kita akan cerita sampai hari ingat ni je. Kita kena start hari kita dengan ceria. Cakap boleh lah. Macam mana nak buat? Nak cerita lah ni. Macam mana kita nak ceriakan hari kita? Siapa tak nak bahagia, betul tak? Semua orang nak bahagia. Siapa nak hidup dia rasa tak guna hari tu? Siapa nak hidup dia rasa macam tak best? Kan? Semua orang nak ceria, semua orang nak seronok. Contohlah masa zaman kita pergi sekolah dulu kan. Kena lama tak pergi sekolah kan. Rasa macam lama sangat tak pergi sekolah. Masa kita pergi sekolah pagi-pagi, perasan ataupun tidak, sedar ataupun tidak, masa kita masuk kelas. Sama-sama kita dah pergi, kita dah tak ceria dah kan, tak ceria, dah ada malasnya nak masuk kelas kan. Kita pun pergi dalam langkah setapak sampai kat kelas. Sampai kat kelas pun kita pun duduk, muka pun toya, jika tengok whiteboard detik, kan, ngantuk-ngantuk macam tu kan. Lepas tu cikgu pun, cikgu daripada luar tu semangat dah ni, bawa buku dia tu, dia pegang macam mana buku nak buat pegang buku ni, dia pegang buku macam ni, dia tak kat sini kan cikgu kan. Dia pegang pun berjalan-jalan masuk kelas kita happy. Masuk je dalam kelas tengok anak murid semua tak ceria. Tengah-tengah happy seronok nak mengajar ni, dah lama tak jumpa anak murid, tiba-tiba dapat berkelas bermuka semula, sampai kat kelas anak murid punya muka, ya Allah. Menyedihkan tengok semua kan, letih. Air liur basi beleleh.
Kan? Ada pula tu tengah-tengah cikgu tengah tengok tu tengah sedap tu cikgu pun sebut masuk cikgu masuk kelas ni pun sedap tarik ya. Tarik air tengah turun. Kan? Bayangkan cikgu tengah ceria, masuk kelas tengok anak murid tak ceria. Bayangkan macam mana dia nak mengajar. Cikgu yang tiba-tiba ceria boleh bertukar jadi tak ceria. Boleh bertukar jadi sedih. Boleh bertukar jadi tak semangat. So motivasi pun dah tak ada. So macam mana cikgu nak bagi pendidikan yang terbaik ataupun cikgu nak mengajar dengan hebat. Cikgu nak bagi ilmu yang bagus pada kita. Sedangkan kita tak mulakan hari kita dengan ceria. Kita nak kena mulakan hari kita dengan ceria. Macam mana nak buat? Masa bangun pagi. Bangun-bangun pagi tu ada 3 situasi yang akan berlaku. Okey? Bangun-bangun pagi tu dah ada situasi berlaku. Contoh je kan, mak kejutkan. Oh, mak kejut. Panggil siapa kat sini? Petik nama Haziq juga lah, nampak nama Haziq sini. Haziq, bangun. Mak kejut pagi kan? Mata pejam. Haziq, bangun. Panjang sikit tariknya. Haziq, bangun. Baru nak bangun buka mata. Kan? Celik pula, ada pula tegang. Mak kejut pagi tu, Haziq bangun. 5 minit. Nak ada masa pula 5 minit. Preparation time kan. Nak kena ada masa persediaan. 5 minit kejap. 5 minit. Nak habiskan mimpi tak habis lagi. Mimpi tengah syok ni tiba-tiba mak kejut dah pagi dah subuh kan. Bangun pagi. Alamak, potong kan. Jadi 5 minit nak sambung habiskan mimpi dulu. Contoh kan. Lepas tu bila dah bangun pula, ya Allah nak melangkah ke bilik air punyalah jauh. Walau bilik air dalam bilik je. Rasa jauh sangat tu. Kan? Ada yang mengangkat-angkat pergi bilik air kan. Bilik air pula tak ada air panas kan. Minum mandi air sejuk tu kan. Oh, itu yang ya Allah, pengalaman tu dah yang rasa macam ya Allah. Seksanya dulu kan. Sejuk bangun pagi nak mandi tu kan. Okey. So mandi. Lepas tu bangun sebelum mandi lagi. Bangun tu dah fikir dah. Alamak, hari Senin ke? Hari ni Senin ke? Sekolah ke hari ni? Alamak, nak kena pergi sekolah pula. Leceh lah. Boring lah kat sekolah. Tak best lah. Nampak tak? Kita mula je pagi dengan perkataan-perkataan negatif. Anak-anak kena dengar betul-betul. Kita mulakan je pagi kita dengan perkataan-perkataan negatif. Jangan kata pagi tu. Satu hari kita sampai ke malam. Okay? Sampai ke malam, kita punya aktiviti kita seharian dengan rasa malas, dengan rasa tak seronok, dengan rasa tak happy. Sebab apa? Sebab kita trigger pagi tadi tu, pagi tadi kita dah set otak kita tak best. Hari Isnin tak best belajar, benci sekolah, tak suka homework, apa semua kita dah set pagi tadi. Bangun tidur. So seharian kita akan jadi negatif. Nampak kesan sikit je. Mindset kita je cakap, oh tak best hari ni nak pergi sekolah. Habis satu hari kita kat sekolah tu tak ada apa pun sebenarnya yang kita belajar. Ataupun PDPR, sekarang PDPR akan, alamak hari ni ada kelas online ke? Boringnya. Confirm satu benda pun kita tak akan belajar hari tu. Walaupun kita masuk semua kelas. Okey, dengar baik-baik ni, kita masuk dalam semua kelas pun kita takkan belajar apa-apa. Banyak ilmu kita yang tak berkat. Sebab apa? Sebab kita letak negative thinking pagi-pagi. Okey, so kena ingat tu. Pertama, jangan merungut. Pagi jangan merungut. Bangun-bangun tu terus je cergas pergi mandi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, situasi kedua ni dia bangun-bangun je. Dia bangun siap-siap apa semua terus kelas online. Ataupun bangun masa daripada pergi sekolah, bangun siap-siap terus pergi sekolah. Nampak macam okey kan? Apa yang kurang? Nampak macam okey, apa yang kurang? Perasan tak apa yang kurang? Yang kurangnya apa? Bila dia bangun siap-siap dia pergi sekolah, atau dia bangun siap-siap dia sarapan, lepas tu dia masuk kelas online, yang kita tertinggal adalah apa dia?
Dia lupa nak sembahyang subuh. Bangun betul dah. Cergas betul dah. Pergi sekolah betul dah. Satu lagi dia lupa. Sembahyang subuh tak buat. Solat subuh tak buat. So, maknanya apa? Kita dah letakkan hati kita itu semangat dah ada. Tapi kita tak satukan hati kita ni, kebergantungan kita ni dengan Tuhan. Kita ni perlu bergantung. Kita tak ada boleh hidup seorang-seorang, tak boleh. Kita tak boleh hidup sehingga kita boleh uruskan semua, tak boleh. Kita semua orang bergantung. Kita ada bergantung. Kebergantungan kita pada siapa? Kepada Allah. So bila kita bangun tak semayang, atau kita terus pergi kelas dan sebagainya, so kita lupa nak betulkan hati kita. Betulkan pergantungan kita, betulkan permintaan kita. Nak belajar tapi tak doa. Solat tu doa lah. Bayangkan berbanyak doa yang kita tak buat. Berbanyak dalam Al-Fatihah tu sendiri berbanyak doa untuk kita. Duduk antara dua sujud tu banyak doa untuk kita. Lebih kita tak solat pagi tu, habis semua yang kita nak belajar ni, kita tak mulakan dengan doa, kita tak betulkan hati kita, tak betulkan jasad kita, tak betulkan emosi kita, tak betulkan kita punya minda, maka kita rugi bab-bab tu, terus pergi sekolah nak belajar. So kita ada banyak kekurangan, kita rugi kat situ. Okey, boleh faham boleh faham. Tu yang kedua. Yang ketiga, bila dia bangun je pagi, dia lupa letak warna. Letak warna apa pula? Dia bangun dah. Dia solat dah. Kemudian dia dah siap-siap, dah sarapan apa semua. Tapi satu benda dia tak buat, dia lupa nak letak warna dalam kehidupan dia. Maksudnya apa tu? Maksudnya hidup ni mungkin hitam putih je colornya. Kan? Dia cuma ada warna hitam dan putih contoh. Anak-anak yang bangun, dia tadi dah bangun, lepas tu dia dah solat, tapi dia tak letakkan apa-apa hasrat, apa-apa matlamat, sasaran dan sebagainya, seolah-olah dunia dia ni hanya ada warna hitam dan putih saja. Best ke warna hitam putih? Kalau dulu-dulu papa sempat nak tengok TV, cerita TV tu color dia hitam putih je. Kan? Tak bestnya tengok hitam putih tak bercolor kan? So sekarang kita ada TV kita yang colourful. Ada warna, lebih menarik kita tengok. Hidup kita pun sama juga. Kita lupa nak letak warna dalam hidup kita. Kita dapat hitam dan putih. Jadi bila hitam dan putih, jadi kita tak semangatlah nak melalui kehidupan pada hari tersebut. Okay, kita tak seronok nak melalui kehidupan pada hari tersebut. So warna kita nampak hitam dan putih. Okay, so nak buat macam mana? Kita kena letakkan warna. Kita kena letakkan warna dalam hidup kita. Letaklah warna apa yang kita nak. Kalau hari ini kita kata nak letak warna hitam, putih, itulah warna yang kita akan letakkan sepanjang hari. Kita yang tentukan. Tapi kalau kita letakkan warna-warna dalam kehidupan kita, hijau, putih, merah, kuning, semuanya ada, maka kita akan lihat hidup kita ni berwarna-warni. Contohnya ada satu cerita kat negeri Arab. Ada cerita kan kita suka cerita-cerita kan. Okey. Dekat negeri Arab ni ada seekor unta ni. Sebelum ni dia okey je, makan semua okey. Sihat semua makan. Yang tiba-tiba satu hari tuan dia bagi makanan, rumput warna kuning. Rumput tu kuning kering. Rumput warna kuning kering. Dia tengok rumput tu pun tak selera. Tengok rumput tak selera, tak sedap. Macam kita makan bubur tak tahu apa-apalah kan. Bubur nasi tu tak letak garam, tak apa, tak ada lauk-lauk apa, bubur semata. Best nak makan. Ataupun nasi, kita tengok nasi tu kan, nasi putih je tak ada lauk. Best ke nak makan? Tak menarik nak makan tu tak? Sama juga dengan unta ni, dia tengok rumput dah lah kering, warna kuning semua kan. Dia tak makan. Lepas tu hari-hari tuan dia pun bawa rumput yang sama. Tengok pun tak makan, tak berselera, tak best. Jadi tuan ini pun risaulah. Jadi tuan dia pun risau. Tuan dia kata apa? Alamak, nanti macam mana ni? Nanti kalau tak makan rumput nanti boleh mati kan? Nanti boleh mati. So tak nak dia punya unta kesayangan ni. Unta kesayangan dia mati. Maka tuan dia pun cari jalan. Cari jalan, tuan dia pun terfikir. Jadi bila dia jumpa jalan, tuan dia pun bawalah idea itu kepada unta dia. Apa idea dia? Dia pakaikan cermin mata warna hijau.
Dia pakaikan unta tu dengan cermin mata warna hijau. Bila sawung je cermin mata kat unta tengok rumput yang kuning tadi warna hijau. Terbuka selera dia. Dia tengok rumput warna hijau ni, terbuka selera dia. Bila terbuka selera dia, agak-agaknya habislah rumput-rumput yang ada tu semua dia makan. Alhamdulillah. Akhirnya unta tadi pun sihat kembali dan cergas dan kuat macam biasa. Bukan nak suruh lepas ni anak-anak semua pergi cari cermin hijau pakai. Bukan. Cumanya kita yang tentukan warna apa yang kita nak pakai hari ini. Kalau kita letakkan hidup kita dengan penuh dengan warna-warni, maka kehidupan kita akan jadi lebih menarik. Kita akan lebih ceria. Ini kita tengok hitam putih, tak seronok, nak belajar tak seronok, nak buat apa-apa, maka kehidupan kita akan jadi biasa-biasa. So macam mana nak jadikan kita ni okey ke tak okey? 3 tadi. Yang pertama, bangun pagi jangan merungut. Okey, pagi bangun jangan merungut. Yang kedua, solat. Solat subuh dulu. Solatlah solat sunat, solat subuh semua buatlah, baca Quran sikit ke apa ke. Buat amal-amal kerohanian ni supaya menambah lagi keokian kita. Keokian kita. Kemudian yang ketiga, kita bubuh warna dalam kehidupan kita. Letaklah warna apa yang kita nak. Letaklah warna-warni. Tak semua warna pun tak apa. Supaya kita lebih ceria menjalani kehidupan kita sehari-hari. Okay. So, ini di antara tips-tips yang kita boleh buat nak jadikan diri kita okey tak okey. InsyaAllah sampailah kita dah ke penghujung program kita pukul 10. Baik, kalau ada soalan, satu dua soalan, kalau ada nak tanya, boleh tanya. Ada tak soalan-soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan tak faham? Ada? Ada apa-apa cuba recap balik kita punya pelajaran kita hari ini. Pertama, kita ada motivasi primer kita ada motivasi sekunder, motivasi asas kita ada, kemudian motivasi primer yang kita kena cari, So motivasi primer ni yang perlukan kita nambah kekuatan-kekuatan kita. So kita cari kekuatan sekunder kita, motivasi sekunder kita apa. Yang kedua, malas. Malas ni musuh kita yang perlu kita buang. Nanti kita ada tajuk khas tentang malas. Macam mana kita nak uruskan malas kita nanti. Okey. Baik, seterusnya kita nak okey ke tak? Tanya hati kecil kita, hati besar kita. Hati kecil kita yang lebih jujur dengan jawapan-jawapannya. Hati besar ni kadang-kadang bagi jawapan yang menipu, yang sombong, yang angkuh. Jadi kita tanya hati kecil kita. Okey. Dah tahu jawapan dia apa, positif ke negatif, baru kita boleh tengok, cari sekunder. Kedua, selain bertanya kita tanya orang lain. Itu cermin hidup kita. Kita ada cermin mati, kita ada cermin hidup. So cari cermin hidup kita yang ada 5 syarat tadi. Pertama, bukan rakan akrab. Okey, yang kedua, belum pernah kita sembang-sembang, kita ikhlas. Kemudian disenangi oleh orang lain, kalau boleh rakan masjid atau rakan surau. Yang boleh bagi kita pandangan-pandangan ikhlas. Cari cermin hidup kita ni untuk dapatkan pandangan-pandangan yang ikhlas tentang kita. Seterusnya, kita nak kena ingat waktu pagi tu macam nak jadikan kita okey tak okey. Bangun pagi tu macam mana? Pastikan kita tak merungut, tak ada negative words yang kita keluar pada pagi-pagi supaya kita boleh belajar dengan lebih seronok pada hari-hari setiap hari. Yang kedua, bangun pagi solat. Buatlah amalan-amalan kerohanian dan sebagainya, pastikan solat subuh jangan tinggal. Okay, nak menambahkan kita punya keceriaan kita pada hari tersebut. Yang ketiga, bubuhlah warna-warna, macam-macam warna kita boleh letak dalam hidup kita. Okey, boleh? Kemudian nak buat macam mana? Yang seterusnya, yang terakhir, pastikan mak ayah kita, anak-anak pastikan juga mak ayah pun tahu apa yang kita nak dalam hidup. Share dengan mak ayah, berkongsi dengan mak ayah apa-apa saja kita punya matlamat, cita-cita dan sebagainya. Share dengan mak ayah kita, biarlah mak ayah kita tahu. Sebab bila mereka tahu, mereka akan support kita. Yang paling penting kan, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Ingat, tak ada orang yang boleh hidup seorang-seorang. Bapa selalu sebut ni, jangan kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita perlukan orang lain. So kita perlukan parent kita untuk support kita. Kalau macam mana susah nak cari support tu macam mana? Nyanyi je lagu kat dia. Tak susah pun. Tak tahu macam mana nak pastikan mak ayah kita support kita. Nyanyi lagu buat dia. Cari lagu ni. Nyanyi kat dia. Contoh lagu, apa ada lagu? Lagu apa? Lagu Sawarjana. Apa dengan lagu Sawarjana? Lagu ni macam ni. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku.
yang dahaga kasih, jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina keluarga, keluarga bahagia. Macam itulah lebih kurang. Ada calar sikit lah. Pitching ada lari. Minta maaf ya semua. Terima kasih. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Sekali lagi dengan Papa. Nanti kita akan war-warkan tajuk pada minggu depan. Sambungan daripada tajuk kita ini, insyaAllah. Okey? Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.